Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam suasana yang hebat, iaitu suasana motivasi pagi bersama dengan saya, Ustaz Muhammad Ashraf bin Muhammad Ridwan. Bersama juga di samping saya ini Puan Mazlina selaku penerbit Motivasi Pagi. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Allah masih mengurniakan kepada kita kemampuan, kesihatan. Dahulunya tapak tangan kita sebesar 2 jari. Hari ini tapak tangan kita tengok sendiri bersama mana. Dahulunya tapak kaki kita hanyalah satu bahan alat yang digunakan untuk menyapu-nyapu pipi-pipi ibu ayah kita. Hari ini tapak kaki kita ini jika kita gunakan untuk menghina mereka. Inilah manusia, bagaimana keadaan kecilnya dan keadaan besarnya. Tidak ada lain yang tidak bukan Allah gandingkan ucapan terima kasih selain daripada Allah. Anashkurli wali walidayya. Hendaklah kamu terima kasih kepada aku dengan pemberian nikmat yang Allah bagi, dan Allah gandingkan terima kasih dan syukur itu kepada ibu dan ayah. Sebab itu tengok tubuh badan kita dan hayati. Saya ingin kupas tajuk berkenaan pagi ini ialah berkenaan cara kita refleks, cara kita berhadapan, respon terhadap ibu ayah yang kadang-kadang mungkin kita rasa tidak memahami keadaan kita. Ramai orang dia menganggap apabila dia berada di hadapan ibu dan ayah dia akan komplain macam-macam hari ini. Kita tengok keadaan, kita kena faham bagaimana bila ibu sudah meningkat usia. Ada sebahagian orang bila dia dah tengok keadaan ibunya, dia tidak mahu menyusahkan ibu dia. Sebagai contoh, ada sebahagian orang dia tidak mahu menyusahkan ibunya, tak nak ibunya jaga duduk di rumah, ibunya tak payah buat kerja-kerja rumah, dia nak cari orang gaji lain. Tiba-tiba ibunya kata, kau ni tak menghargai ibu, tak suka ibu ada di rumah. Ini dilema yang berlaku. Ada sebahagian orang yang mungkin bila lepas bersalin kadang nak duduk pantang, nak duduk rumah mak ke nak duduk rumah sendiri. Duduk rumah mak rasa macam menyusahkan mak, tak duduk rumah sendiri nak panggil mak, kesian kat mak pula. Akhirnya dia ambil orang duduk kat rumah dia, upah orang tu menguruskan dia, tak panggil mak, tak menyusahkan mak. Jadi timbul pula perasaan ibu, oh anak-anak aku ni dia tak nak kat aku dah. Kita kena faham, dan kita tak boleh nak anggap semua orang kena jadi positif. Kita pun sebut, kenapa ibu aku ni tak positif lah, tak reset minda lah, minda kelas atas. Macam-macam akan ada pada hati kita. Ini semua perjalanan kehidupan manusia. Peringkat usia yang berubah, maka akan berlakulah emosi yang berubah. Sebab itulah, bila mana kalau kita kenang-kenang kembali, kenapa Nabi SAW memberi pesan berulang kali kepada kita, hormatilah, taatilah ibu dan ayah, jagalah hati mereka. Hati mereka adalah anak kunci syurga untuk anak-anak. Itulah mereka memegang kita antara syurga dan neraka. Sebab itu, bila ada apa masalah yang berlaku, kita akan ingat bagaimana ketika kita kecil, ibu dan ayah kita akan menyalahkan diri mereka. Saya bagi contoh, kita terjatuh, naik basikal, jatuh basikal. Ibu tak salahkan kita, ibu salahkan dia. Kenapalah ibu ni biarkan kamu main kat belakang. Bila kita buat kesalahan di dapur, terkena pisau, ibu akan salahkan suami akan salahkan ibu. Kenapa kamu tinggal pisau di sini? Ibu dan ayah akan salahkan diri masing-masing. Ketika kita kecil, dalam keadaan apa pun berlaku, ibu dan ayah pergi training, pergi belajar parenting, belajar macam mana nak didik anak-anak. Semuanya salah mereka, salah kita diletakkan pada bahu mereka. Kerana mereka tahu mereka nak mendidik kita, dan mereka begitu menyayangi kita. Mereka cuba memahami apakah kesilapan kita itu untuk diletakkan kesalahan pada diri mereka. Berbeza dengan kita sekarang. Nabi SAW berulang kali hari ini menyebut, Nabi mengulang, raghima anfun. Celakalah seorang manusia, celakalah seorang lelaki itu, celakalah seorang manusia itu. Nabi ulang 3 kali. Siapakah celaka itu? Nabi mengatakan si celaka itu adalah man adraka abawai, barang siapa yang mempunyai ibu dan ayah. Dalam sebahagian riwayat mengatakan ibu dan ayah yang tua yang uzur. Dia ada spesifikasi di sini, kerana yang tua yang uzur kadang-kadang emosinya berbeza. Yang tua yang uzur, tetapi anak itu menjadi celaka hanya kerana kalau anak itu tidak boleh masuk dalam syurga Allah. Hadis ini dia seolah-olah memberi tafsiran kepada kita, kalau kita tak pukul ibu kita, kita tak derhaka ibu kita, kita tak kurang ajar dengan ibu kita pun, tetapi kita tidak boleh masuk syurga
kerana asbab adanya ibu dan ayah yang tua yang uzur, itu satu kecelakaan. Apakah maksud hadis ini? Maksud hadis ini adalah barang siapa yang Allah kurniakan ibu dan ayah yang tua yang uzur. Ada sebahagian orang mak ayah meninggal dalam usia muda. Ada sebahagian orang tidak sempat dengan ibu dan ayah. Namun ada orang yang Allah panjangkan usia ibu dan ayah dia. Allah panjangkan usia ibu dan ayah bertujuan untuk melihat sejauh mana anak boleh berkhidmat dan berbakti pada ibu dan ayah. Tapi dengan adanya ibu dan ayah yang tua yang uzur itu, anak itu tidak boleh masuk syurga. Celakalah anak itu. Bermaksud bila Allah bagi kepada kita ibu dan ayah yang ada masalah, keuzuran, ada ibu ayah yang nyanyuk, ada ibu ayah yang sensitif, ada ibu ayah yang tak positif, ada ibu ayah yang kadang-kadang cepat makan hati, ada ibu ayah yang kadang tak faham perasaan kita, ada ibu ayah yang tak faham perasaan isteri kita, perasaan suami kita. Allah kurniakan itu, sebenarnya Allah nak bagi syurga untuk anak. Macam mana anak nak handle? Macam mana anak nak selesaikan masalah itu? Memang kadang-kadang kita faham, kita faham. Kita ustaz pun kadang kita faham. Kadang-kadang mak ayah kita ni cara pandangnya kepada anak mungkin berbeza. Seperti mana yang kita explore dengan dunia sekarang ini. Kita tengok macam mana orang dapat pendidikan, mendidik anak-anak. Kita pergi kursus-kursus didik anak, kita rasa macam kita pandai. Dan kita rasa seolah-olah mak kita tidak pandai. Sedangkan mak kita adalah mak yang terbaik. Kita tidak boleh komplain bandingkan mak kita dengan mak orang lain. Kerana orang yang paling kasyaf, orang yang paling alim dalam dakwah kepada manusia, kepada kita terutamanya, adalah ibu dan ayah. Ibu dan ayah lah yang paling tahu perkataan apa yang tak boleh sebut untuk anak-anak dia. Apa perkataan yang membuatkan anak tu keris, mak yang paling tahu. Kawan belum tahu, kadang-kadang dia sebut salah kena, salah perkataan. Mak yang paling tahu. Dan ibu dan ayah lah orang yang paling mengetahui hati anak dia. Dia tengok muka anak dia, tahu anak dia perli kat mak dia. Dia tengok muka anak dia, dia tahu anak dia kecil hati. Dia tengok muka anak dia, dia tengok body language. Anak tak cakap apa pun, dia tahu ada yang tidak selesa di kalangan anak. Sebab itulah anak, bila berlaku konflik antara ibu dan anak, perkara pertama ialah letakkan kesalahan pada diri kita, pada diri anak. Apa pun berlaku, anak salah. Apa pun berlaku, anak salah dulu. Kemudian baru kita perbetulkan perlahan-lahan, supaya tidak kita letakkan kesalahan terus kepada ibu dan ayah. Akhirnya kita tak dapat mencapai keserasian hanya dengan keegoan kita. Letak diri kita di bawah, letak diri kita sebagai hamba kepada ibu. Akhirnya kita cuba cari macam mana nak menyelesaikan salah faham antara ibu dan ayah. Pasti dan pasti kita dengan kawan berlaku salah faham, kita dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik berlaku salah faham, kadang-kadang dengan ibu dan ayah berlaku salah faham. Kalau dengan kawan, kita boleh selesai salah faham kita hanya dengan hanya dengan open table minum kopi, selesai salah faham. Kalau dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik, hanya dengan hari raya kita boleh selesai salah faham. Takkan dengan ibu dan ayah yang keluarkan kita daripada perutnya dalam keadaan sakit yang menderita, kita tidak boleh selesaikan dengan hanya kita rendahkan diri kita, berjumpa dan bertemu dan memberikan salam kita yang terbaik. Kerana mereka lah salah satunya insan yang sekiranya mereka tidak ada, kita tidak ada galang gantinya. Isteri boleh cari lain, suami boleh cari lain, anak-anak mungkin Allah akan kurniakan yang lain. Tapi ibu dan ayah, mereka tidak ada, kita tidak ada siapa-siapa lagi. Kerana ibu itulah satu-satu ibu, dan kerana ayah itulah satu-satu ayah, maka hati itu perlu dijaga. Sebab itulah kata ulama, antara racun dan juga bisa yang paling hebat, racun yang paling hebat, bisa yang paling hebat, dan juga ubat yang paling hebat ialah hati ibu dan ayah. Apa maksud dia? Kalau kita menderhakai ibu dan ayah, kalau kita mengecilkan hati ibu dan ayah, dia menadah tangan kepada Tuhan, doanya sangat makbul, dia bakal menjadi racun yang sangat berbisa. Bahaya anak-anak begitu. Kalaulah seorang ibu redakan anaknya, ibu itu seronok dengan anaknya, ibu itu kasihkan anaknya, bila dia tadah tangan, dia juga boleh menjadikan satu ubat penawar yang sangat hebat. Sebab itulah anak-anak jangan lupa untuk terus telefon mak ayah kita. Telefon mak ayah simple ya. Telefon mak ayah kadang-kadang kita bukan nak minta apa. Kita tahu mak ayah kita pun kadang-kadang memerlukan kewangan, tapi kita telefon cuma sebut, ibu tolong doa untuk anak, tolong doa untuk saya. Kita nak buat apa-apa kerja, kita nak interview, mak tolong doa untuk saya. Mak ni rasa lain, ibu ni rasa seronok bila anak sebut perkataan tu. Seperti mana waktu kita kecil dulu, kita balik rumah, mak kita nak masak makan, kita tarik kain mak nak buat susu. Kita kecil-kecil kita jalan, pergi nak shopping, kita nampak tepi jalan, kita nampak mainan,
Kita tarik kain mak kita. Mak nak beli Ultraman, mak nak beli Boy, mak nak. Kita tarik kain mak kita, kita pujuk. Tapi berbanding dengan hari ni, kita balik ke kampung, mak kita masak, tiba-tiba kita makan kat luar. Mak, hari ni saya breakfast, saya makan kat kedai Pakcik Leman lah mak. Mak tak apa, mak makan kat rumah. Mak sebenarnya dia teringin, kita tarik kain dia, kita pegang dia. Mak teringin nak makan bihun goreng yang mak masak waktu kita kecil-kecil dulu. Allahu Akbar. Inilah satu nikmat bila mak ini, dia rasa dirinya masih lagi digantung harap oleh anak-anak dia. Dia nak anak dia memanggil dia dengan perkataan-perkataan manja. Dan ada satu benda yang saya dapat kenal pasti di kalangan ibu dan ayah, iaitu bukan sekadar anak meminta pertolongan mak, meminta doa daripada ibu dan ayah, dia memberi kesan yang hebat kepada ibu dan ayah, tetapi cukuplah seorang anak dengan memanggil panggilan wahai ayah, wahai mak, abah, mama. Perkataan itu cukup menggembirakan hati kedua ibu dan ayah, kerana dia rasa dialah ibu dan ayah yang akan lemparkan kasih sayang sepenuhnya kepada tidak ada orang lain melainkan anak-anak dia sendiri. Wallahu a'lam. Bertemu kembali dalam Motivasi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.